Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran akidah bagi tahun 6. Jadi sebelum kita belajar tajuk unit 1 dalam pelajaran akidah, Mukadimah harap anak-anak tahun 6 telah bersedia dengan buku, teks dan buku aktiviti serta alat tulis. Baiklah anak-anak, kita mulakan tajuk pelajaran akidah bagi unit 1 iaitu syahadah. Kita pergi kepada poin yang pertama, maksud syahadah. Maksud syahadah ini adalah satu kalimah yang kalimah kesaksian ya. Yang Mukadimah tunjuk ni adalah kalimah syahadah. Mari kita baca sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang bermaksud aku bersaksi bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Baiklah. Syahadataini, dua kalimah yang kita baca tadi, kita boleh katakan dia adalah syahadataini. Apa dia syahadataini? Syahadataini berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud dua kalimah kesaksian. Syahadataini adalah kalimah daripada bahasa Arab yang bermaksud dua kalimah kesaksian. Lafaz syahadah merupakan rukun pertama dalam akidah Islamiah. Apabila seseorang itu telah melafazkan kalimah syahadah, ia menunjukkan seseorang itu telah memeluk Islam. Inilah nikmat yang terbesar yang dikurniakan oleh Allah kepada kita dalam Islam, iaitu nikmat Islam. Seterusnya, kita pergi kepada apa dua kalimah yang telah dinyatakan tadi. Dua kalimah kesaksian. Dua kalimah kesaksian itu bermaksud, kalimah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, yang bermaksud aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang bermaksud dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dekat sini jelas dinyatakan bahawa dua kalimah yang kita sebut tadi, kalimah kesaksian ada dua, iaitu yang pertama kalimah yang menyatakan yang kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan yang kedua kita bersaksi dengan Allah bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dua kalimah ini yang menunjukkan bahawa dia adalah rukun pertama bagi akidah Islamiah. Baiklah. Okey, yang atas ni ada kesilapan, bukan maksud syahadah. Okey, apa yang Mukadimah nak cerita dekat sini adalah beberapa perkara tentang seorang itu yang mengaku dia bersyahadah. Apa yang ciri-ciri orang yang mengaku dia bersyahadah? Ada 4 ciri-ciri orang yang mengaku dia bersyahadah, iaitu yang pertama, Allah sahaja Tuhan yang wajib disembah. Bila dia bersyahadah, bermakna dia percaya bahawa Allah itu wajib disembah. Yang kedua, Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah kepada seluruh alam. Dan yang ketiga, segala suruhan Allah perlu dilaksanakan. Yang keempat, segala larangan Allah perlu dijauhi. Okey, jelas dekat situ, bagi seseorang yang telah mengaku kepada Allah, bagi seseorang yang telah bersyahadah dengan dua kalimah kesaksian tadi, ini menunjukkan bahawa dia telah mengaku 4 perkara. Okey, Mukadimah ulang balik. Yang pertama, dia mengaku Allah itu Tuhan yang wajib disembah. Yang kedua, dia mengaku Nabi Muhammad itu utusan
Allah kepada seluruh alam. Yang ketiga, dia akan melakukan segala suruhan Allah. Dan yang keempat, dia akan meninggalkan segala larangan Allah. Jika dia tidak mengikut empat perkara ini, maknanya syahadah dia adalah tidak dilakukan dengan sebenar-benarnya syahadah yang sepatutnya. Okey, kita tengok. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Yang bermaksud, barang siapa yang mentaati Rasul, iaitu Muhammad, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutus kamu, iaitu Muhammad, untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Di dalam ayat ini telah dinyatakan yang Allah telah mengutuskan Nabi Muhammad sebagai Rasul, dan dia Allah menyatakan barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul, sesungguhnya dia juga telah mentaati Allah. Tapi siapa yang berpaling dari taat kepada Rasul, maka kami tidak mengutuskan kamu Muhammad untuk menjadi pemelihara bagi mereka yang tidak mengakui Rasul tadi. Baiklah, kita pergi poin yang seterusnya. Pengakuan atau syahadah ini mempunyai 3 rukun. Syahadah ada 3 rukun. Okay, ingat, syahadah ada 3 rukun. Yang pertama, ikrar. Yang kedua, tasdik. Yang ketiga, amal. Yang pertama, ikrar. Yang kedua, tasdik. Yang ketiga, amal. Apa maksud ikrar? Ikrar mengucap dengan lidah. Kita menyebut kalimah syahadah dengan lidah. Tasdik, kita membenarkan dengan hati kita. Bila kita dah ucap dengan lidah, maknanya hati kita membenarkan apa yang kita ucap tadi. Bukanlah kita mengucap sahaja, tapi hati kita tak terima pun benda tu. Okey, yang ketiga, amal. Bila kita dah mengucapkan kalimah syahadah dan hati kita dah membenarkan, mempercayai kalimah tersebut, maka kita akan mengamalkan apa yang sepatutnya ada bagi orang-orang yang bersyahadah dengan menggunakan anggota badan dia. Dia nak solat ke, nak apa, semua yang Allah suruh akan dia lakukan, dan segala yang Allah larang dia akan tinggalkan. Okey, itu adalah rukun syahadah. Okey, pengucapan kedua kalimah syahadah itu mestilah seiring. Okey, ini yang maklimah nak terang. 3 rukun tadi mesti seiring. Ikrar, tasdik dan amal. Tak boleh kita ikrar je tapi kita tak tasdik tapi kita amal. Kita ucap tapi kita tak percaya pun, tapi kita buat. Maknanya kita tak seiring dengan tiga-tiga tu. Seiring maknanya macam kalau kita berjalan nak pergi supermarket kan, kita berjalan beriringan 3 orang. Maknanya benda tu dia kena seiring. Dia tak boleh buat ikrar je, nanti tahun depan nak tasdik pula. Tak boleh. Dia mestilah seiring. Kalau tak seiring, maka syahadah dia tadi jadi macam tak sah lah sebagai dia orang Islam. Sebab tu kita kena hati-hati. Syahadah tidak boleh hanya dilafaz pada bahagian pertama atau bahagian kedua sahaja. Kita lafaz pada yang pertama je. Atau kita tak nak yang kedua. Ataupun kita nak yang kedua, kita tak nak yang pertama. Kita tak percaya pada Allah, tapi kita percaya pada Rasul. Ataupun kita percaya pada Rasul, tapi kita tak percaya pada Allah. Yang tu yang paling bahaya. Yang kedua, sekiranya seorang itu telah mengucapkan 2 kalimah syahadah, bermakna wajib ke atasnya mentaati segala suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Bila dia mengucap saja syahadah, maka 2 perkara ini yang wajib dia kena ingat, dia kena lakukan. Yang pertama, dia kena taat pada Allah. Yang kedua, dia kena tinggalkan segala larangan Allah. Okey, lafaz kalimah syahadah ini bukan hanya dibuktikan di mulut sahaja, tetapi ia perlu dibuktikan melalui perbuatan. Maknanya bila kita bercakap, bila kita syahadah, kita percaya Allah tu ada. Tapi kita tak takut pun nak mencuri. Sebab apa? Sebab kita rasa Allah tak nampak kat kita. Allah tak nampak kita. Sedangkan tadi kita dah berikrar bahawa Allah tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu.
Okey. Seorang Muslim yang sebenar ialah mereka yang menghayati maksud dan faham syahadah dan melahirkan kefahaman melalui amalannya. Seorang Muslim yang sebenar, betul, yang sebenar-benar Muslim ini adalah orang yang menghayati maksud dan faham syahadah dan melahirkan kefahaman itu melalui amalannya. Pemahaman dan penghayatan mengenai Islam itu adalah terletak pada sejauh mana keyakinan pengamalan seseorang itu terhadap syahadahnya. Okey, apa maksud dekat sini? Kalau orang tu memang dia menghayati betul-betul syahadah, maka cara hidup dia memang cara hidup yang Islam nak. Cara hidup yang Islam yang terbaik. Maknanya tak pernah tinggalkan solat, sentiasa menjaga adab, sentiasa menjaga segala perbuatan dia dan dia meninggalkan segala larangan Allah. Tapi kalau dia ni tidak betul-betul yakin, itulah sekejap dia buat dosa, sekejap dia buat baik. Tu yang dia tak berapa, dia punya syahadah dia mempunyai cara pengamalan seseorang itu agak kurang. Jadi kita hendaklah menjadi Muslim, seseorang Islam yang sebenar-benarnya, yang menghayati maksud dan faham syahadah serta melakukan dengan amalan. Oleh itu, penampilan luaran seorang itu tidak semestinya menunjukkan dia seorang Muslim. Hal ini kerana apa kita tak boleh tengok luaran dia sahaja. Dia Muslim. Contohnya, dia pakai tudung, tu Islam. Tu orang Islam yang sebenar. Sekarang ni dia tak boleh tengok secara luaran sahaja. Kita kena kenal orang secara dalaman. Macam mana kita nak, kenapa kita perlu mengenal secara dalaman? Kerana Islam adalah agama yang apa? Yang bukan kerana bangsa seperti orang Arab atau Melayu sahaja. Sebab Islam ni bukan kerana bangsa. Islam ini berbagai bangsa ada Islam. Bangsa Cina, bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India, semua ada Islam. Jadi dia tak semestinya orang Arab je Islam, orang Malaysia je Islam. Tidak ya. Yang kedua, bukan kerana keturunan ibu bapa atau ayahnya beragama Islam. Disebabkan mak ayah dia Islam, maka dia pun menjadi Islam yang sebenar. Ada je mak ayah dia Islam, tapi bila anak dia lahir, anak dia tak menutup aurat, anak dia tak solat, sedangkan dia lahir dari keluarga Islam. Kenapa? Sebab penghayatan syahadah tadi tidak betul-betul dilakukan, dihayati. Yang ketiga, sebab apa? Sebab Islam ni bukan kerana pakaian menunjukkan seorang itu Islam. Bukannya lah dia pakai jubah, dia pakai baju kurung, menunjukkan dia Islam. Sekarang ni sangat susah kita nak mengenal orang. Kadang-kadang ada yang berpakaian menutup aurat, tapi secara dalaman dia bukanlah mengikut pakaian dia pakai. Dia boleh lagi berTikTok kan, menunjukkan aurat dia dekat maya, sedangkan dekat luar dia menutup aurat. Tu yang kita sangat bimbang. Jadi kita harap kita jadilah seorang Muslim yang menutup aurat mengikut syariat Islam. Okey, alhamdulillah selesai penerangan berkenaan tajuk syahadah. Sekarang anak-anak boleh buat latihan dalam buku aktiviti. Okey, maklumat bagi masa untuk antum buat dahulu latihan. Okey, dah siap latihan, kita nak semak sama-sama. Okey, bila dah buka video ni, bila tanya nak buat latihan, boleh stop dulu. Okey, lepas ni maklumat akan tunjukkan jawapan bagi setiap latihan yang dibuat. Okey, sekarang anak-anak fokus buat latihan dalam masa 20 minit ke. Okey, lepas tu kita boleh sambung untuk menyemak latihan yang anak-anak buat. Okey, kita tengok yang ini ya. Soalan dia suruh susun dalil Al-Quran ini menjadi ayat yang lengkap. Okey, anak-anak boleh tengok buku teks muka surat 3, firman Allah dekat bawah sekali. Okey, kalau kita baca dekat buku teks tu, may yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Boleh tak kita susun supaya menjadi ayat yang lengkap? Pertama sekali kita letak nombor may yuti'ir rasul. May yuti'ir rasul nombor 1. Kemudian faqad ata'a nombor 2.
Faqad ata Allah. Nombor 3. Wa man tawalla. Nombor 4. Fama arsalnaka. Nombor 5. Dan alaihim munab hafiza. Nombor 7. Setelah kita meletakkan nombor, kita perlu salin balik doa tadi dengan lengkap. Okey, ini contoh yang maklimah buat. Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Okey. Soalan yang kedua, rumikan ayat di bawah. Okey. Pemahaman dan penghayatan mengenai Islam adalah terletak pada sejauh mana keyakinan terhadap syahadahnya. Okey, anak-anak yang dah jawab tu boleh semak. Kalau salah tu boleh betulkan balik jawapan dan ingat kenapa kita salah. Okey, soalan seterusnya. Apakah nikmat yang paling besar dikurniakan Allah kepada manusia? Jawapan pertama adalah nikmat Islam. Sebab apa kita belajar syahadah kan? Syahadah menunjukkan tentang seseorang itu telah beragama Islam. Antara berikut, manakah yang bukan rukun syahadah? Jawapannya adalah tasmi'. Rukun syahadah ada 3, ikrar, tasdik, amal. Tasmi' tak ada Okey, soalan yang ketiga. Muslim sebenar ialah mereka yang menghayati maksud dan faham syahadah. Yang keempat, rukun syahadah ada 3 iaitu ikrar, tasdik dan amal B. Okey, soalan tandakan right pada jawapan yang betul. Apabila seorang itu telah melafazkan syahadah, ini menunjukkan mereka telah memeluk Islam. Oleh itu, mereka mesti mengaku bahawa Allah sahaja Tuhan yang wajib disembah. Betul tak? Allah sahaja Tuhan yang wajib disembah. Okey, betul. Kita tak ada Tuhan lain. Kita hanya ada Allah. Yang kedua, lafaz syahadah dibuktikan di mulut sahaja. Mulut je cakap. Amal kita tak payah buat dengan anggota badan kita. Kita tak payah guna hati kita. Betul tak? Okey, jawapannya salah. Yang ketiga, suruhan Allah perlu dilaksanakan. Betul. Larangan Allah perlu dijauhi. Betul. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Nyatakan maksud melahirkan kefahaman melalui amalan. Macam mana nak lahirkan kefahaman melalui amalan? Maknanya, bila kita melakukan amalan tu, kita faham. Oh, ni tak boleh buat. Ini boleh buat. Yang ni berdosa buat. Yang ni dapat pahala buat. Yang tu yang kita nak kena tahu. Macam mana kita nak buat ayat? Melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Bila kita tahu itu perintah, maka kita faham kita ni dah bersyahadah, kita dah mengaku Allah Tuhan kita, Rasul utusan Allah kan. Jadi kita akan buat apa yang Allah suruh dan kita jauhi apa yang Allah larang. Okey, Ahmad seorang Islam, dia melakukan solat tetapi pada masa yang sama dia minum arak. Dia berjudi dan dia menerima rasuah. Kenapa? Jadi dekat sini jawapannya, Ahmad seorang Islam tetapi masih melakukan perkara maksiat kerana syahadah yang diucapkan tidak seiring dengan rukun syahadah. Dia hanya sekadar mengucap tapi dia tak menghayati pun syahadah itu dengan amalan dia, dengan amal dia. Okey, selesai sudah pengajian kita hari ini. Bagi murid-murid yang tak dapat hadir kelas hari itu, semoga antum semua dapat faham dengan jelas apa yang telah dipelajari. Pastikan nanti yang dibincangkan dapat disiapkan. Okey, maklimah rasa setakat ni kelas kita dan kita akan sambung ke kelas pada waktu minggu depan dalam kelas akidah. Kita akan sambung pada kelas akidah minggu depan. Cakap dah terbalik dah. Jadi maklimah doakan semoga anak-anak sentiasa bersemangat untuk meneruskan pembelajaran walaupun kita berada pada musim PKP. Kita belajar PDPR. Okey, setakat ni maklimah sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.